Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 114. Ayat 114 ni nak beritahu kita siap perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi ini. Kebanyakannya adalah atas arahan Allah, atas arahan Allah, dan kadang-kadang berlaku atas cabaran. Tapi ada dalam ayat ni berlaku kerana permintaan pengikutnya. Tapi nak beritahu, Nabi Isa ni remote luar biasa tak ada ke dia. Terjadi, sebelum terjadi tu Nabi berdoa menunjukkan bahawa luar biasa tu tak ada ke dia, dan menunjukkan bahawa dia tu bukan Tuhan, kan? Dia sendiri minta kepada Allah, maka meminta kepada yang berkuasa ni sifat hamba, bukan sifat ketuhanan. Qala, dia berkata, qala Isa, berkata Isa anak lelaki Maryam. Sebut Isa anak lelaki Maryam ni supaya hilang perasaan kepada kita Isa anak Allah, Isa anak Maryam, anak kepada seseorang, bukan anak Allah. Lepas tu Allahumma, ya Allah, lafaz kehambaan, bukan lafaz ketuhanan. Lafaz kehambaan, mana Nabi Isa ni adalah hamba Allah, cuma dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kita hamba Allah tapi bukan Rasul Allah. Dia hamba Allah dan Rasul Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ni kita tak boleh nak doa lagu ni, kan? Sebab ni doa khususiat Nabi Isa. Minta hidangan dari langit, Rabbana anzil alaina, engkau turunkanlah alaina ma'idatan, ke atas kami. Ma'idatan ni hidangan yang ada makanan. Dia meja yang bermakanan ni dipanggil ma'idah. Tempat hidangan tu ada makanan. Ada tempat hidangan, tempat hidangan, makanan tak ada situ. Talam ada, makanan tak ada. Ma'idah ni tempat letak makanan, makanan ada. Dia ada satu lagi kalimah, tempat letak makanan, makanan tak ada.
Ini masalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, engkau turunkanlah ke atas kami ma'idatan, hidangan, minas sama, dari langit. Agar takuna lana, ia menjadi bagi kami aidan, hari raya. Aidan, hari raya. Hari raya aidan li awwalina, iaitu bagi yang pertama dari kami. Dia terjemah hari raya bagi kami, iaitu bagi orang yang sekarang bersama kami. Orang yang sekarang bersama kami. Orang yang sekarang bersama kami. Wa akhirina, dan yang kemudian dari kami, yakni yang datang setelah kami. Yang datang setelah kami. Yang datang setelah kami. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda kudrat dari engkau. Dan sebagai tanda kudrat minka, dari engkau. Jadi ayat ni boleh makna qauliyah, iaitu firman Allah, boleh makna kauniyah, kejadian, iaitu tanda kudrat. Minka, dari engkau. Tanda kudrat dari engkau dan tanda kenabian Nabi Isa AS. Warzuqna, dan engkau berilah rezeki kepada kami. Mana boleh ni? Warzuqna ni boleh. Wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Qala Allah berfirman, inni munazziluha, sesungguhnya aku, dia boleh dua dalam bahasa Arab. Inni yunazziluha boleh, inni munazziluha boleh. Tapi apa kesan pada makna? Munazziluha tu lebih pasti lagi. Dia boleh makna pasti. Sesungguhnya aku pasti akan menurunkan. Kalau yunazziluha biasanya, tapi kalau munazziluha pasti akan menurunkan. Mana sesuatu telah diputuskan. Sama ini ja'ilun, sifat. Alaikum, ke atas kamu. Jadi yang minta ni Hawariyin, termasuk yang bukan Hawariyin kan? Hawariyin ni adalah orang yang dah beriman, tapi bukanlah yang dia minta dia atas syarat keimanan. Tapi ada mungkin di antara yang minta ni yang bukan Hawariyin,
Dia nak ni sebagai syarat keimanan. Kalau dia tak beriman, maka sebab itulah bila berlaku luar biasa ni, dia kalah. Hak yang beriman terus beriman, hak yang tak beriman nak sebagai syarat, maka Allah kalah dia. Jadi sebagaimana yang biasa berlaku ialah apabila dizahirkan luar biasa, tapi kalau tak beriman juga, maka berlakulah azab Allah. Faman yakfur, barang siapa yang mengingkari, kafir, balik ke belakang, lawan kepada mana iman. Sepatutnya lepas ni lebih iman lagi, atau lepas ni beriman. Yang dah beriman tambah keimanan, yang belum iman yang sepatutnya dan nak ni atas sebagai syarat keimanan, maka balik ke belakang. Barang siapa yang ingkar ba'du, yakni ba'da hada, sesudah itu, sesudah ini, minkum, dari kamu, fa inni, maka sesungguhnya aku pasti u'adzibu, akan mu'adzabnya, pasti akan mu'adzabnya. Jenis azab, u'adzibuhu adaban, diulang balik tu jenis azab, sebab dia sifat ayat, sifat kepada azab tu, azab yang tidak pernah aku adab, la u'adzibuhu, yang tidak pernah aku mengadabnya seorang pun dari umat manusia, sekali alam umat manusia, minal alam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sesungguhnya manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat 3 golongan. Pertama, orang munafik. Yang kedua, orang-orang kafir di antara mereka yang diberi hidangan dari langit, dan tentera Fir'aun. 3. Mana yang paling agak ke hari esok? 3. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah ada 4 dalam sahabatnya, Abdullah 4, dan dia ni utama. Biasa dalam kotak-kotak agama fiqh ni merujuk kepada 4 ni. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar ni anak Umar, Abdullah bin Abbas ni anak Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Abdullah bin Mas'ud memang pak dia Abdullah bin Mas'ud ni dia seorang aja, dia tak pak dia tak Islam kan. Yang Islam pak dia ni Abdullah bin Abbas, pak dia Islam. Abdullah bin Amr bin As, pak dia Islam. Abdullah bin Umar, pak dia Islam. Abdullah bin Mas'ud dia seorang dia Islam, pak dia tak Islam. Satu kalau pak dia Islam mesti radhiyallahu anhuma. Kalau pak dia tak Islam, radhiyallahu anhu. Ini kaedah. Kalau dua-dua Islam, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuma kalau sahabat dia perempuan tak sebut dua-dua, dia sebut dia asal. Macam Aisyah radhiyallahu anha, dia tak kata anhuma. Laki biasa anhuma, perempuan tak. Walaupun Aisyah ni pak dia sahabat Abu Bakar dah, sahabat utama.
Tak ulang mulai Apa dia? Islam tak Islam. Ada dia dalam mazhab, kita ngaji latar belakang mazhab ni, rata-rata biasa 4 ni disebut. Abdullah bin Mas'ud. Dia mazhab Hanafi ni. Dia punya tok guru dia Abdullah bin Mas'ud. Kalau Maliki, Hambali, Syafi'i itu 2 tu. 2 atau 3 lah. Dia 3 ya ni Abdullah ada 3 ya. Sama 3 mungkin 4. Kita rasa 3. Kerana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Biasanya kedudukan 3 tu. Kalau ada pun 4 pun ajak kadang-kadang. Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau Hanafi ni, mazhab Hanafi ni memang banyak kan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita ni, kalau selain pada Hanafi, boleh jadi Abdullah bin Abbas, jadi Abdullah bin Umar, 2 tu. Dan kebanyakannya kalau macam Hanafi ni lebih kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu kita kata setiap mazhab ni sebenarnya belakangnya sahabat. Tak salah pun. Jadi khilaf mazhab ni khilaf mahmud. Sebab semua imam mazhab ni bersandar kepada sahabat ni. Anhum tu garamai Ustaz. Kalau anhum tu semua. Kalau anhum tu semua. Rosok ni. Jadi besok di alam akhirat Allah tanya kepada Nabi Isa dan Maryam, pernah tak mengajar kepada manusia semasa hidup? Tanya kepada Nabi Isa lah, ke Maryam, Nabi Isa sebagai Nabi ya. Pernah tak Nabi Isa aja masa hidup seru dia, puja dia, seru dia, puja dia? Pernah tak? Ini adalah Allah nak zahirkan kepada umat Nasrani bahawa Nabi Isa tak pernah seru dia, tak pernah suruh puja dia, tak pernah. Tapi macam mana berlaku ajaran tu? Bisikan setan selepas dia diangkat ke langit. Semua Nabi tak pernah ajar seru dia dalam keadaan berhadap. Jadi kalau berlaku, makna itu adalah bisikan setan kerana lari metod pengajian yang sepatutnya berdasarkan tulisan kepada telah berlaku. Jadi lagu tu bila tak berkitab ni, dia lagu tu main macam pelik-pelik. Kalau berkitab ni ikut tertib, tak ada seru suat selain Allah. Tak ada puja tok guru, tak ada puja benda, tak ada. Dia tak berlaku. Habis tutup rapat. Bila kaedah metod tak betul, berlakulah. Dan ketika Allah berkata kepada Isa, anak lelaki Maryam, sebab tu kalau ada di antara kita mengaji Quran, insya-Allah mudah-mudahan benda tu tak boleh wujud. Tapi kalau tak mengaji dia akan wujud. Di antara kita ni akan wujud kalau kita tak mengaji perasaan suka barang luar biasa. Lepas tu suka orang tu luar biasa dia. Mana tidak, benda-benda ni tak berlaku kepada malaikat, tak berlaku pada wali, tak berlaku pada nabi, wali yang sebenar lah, pada nabi, pada kalau jin yang betul-betul mukmin tak berlaku. Kalau jin kafir berlaku. Jin kafir suka. Sebab tu jin mukmin dia tak suka lagu tu, dia menjauhi manusia. Sebab dia tak suka benda-benda kita. Kalau jin kafir ni dia suka dipuja. Dia cari orang nak puja dia. Lepas tu dia mendekati manusia. Jin mukmin tak mendekati, menjauhi. Begitu juga manusia yang suka dipuja,
Dia suka cari jin. Suka cari jin tu nak cari sesuatu yang supaya dia puja. Lepas tu suka pula orang tumpang luar biasa dia. Orang betul tulus tak ada perasaan ni. Kalau ada, bunuh akidah ni. Nanti kita jumpa dalam surah berikutnya akan ada satu lafaz yang lebih tahu kalau ada pada malaikat azab dia. Kalau ada pada hamba tu, tak ada lah malaikat, tak ada lagu tu. Kalau ada. Mana kalau ada siapa pun perasaan lagu tu, maka mati akan masuk azab. Kan? Akan mati akan jumpa azab. Kalau ada perasaan dia nak luar biasa, lepas tu suka tumpang luar biasa. Siapa dia contoh? Tu orang lah. Dia suka luar biasa. Pada suka orang tumpang luar biasa dia. Perasaan tu perasaan punah. Berlaku luar biasa, kita tak menafikan kan pada Nabi, pada wali. Dia bukan tak. Benda tu benda yang tak dirancang. Macam Nabi ni sebagai tanda dia tu Nabi. Tapi perasaan dia, keinginan tak ada. Keinginan tak ada. Tu dia kata ni. Maknanya suka luar biasa, suka orang tumpang luar biasa ni, suka diilahkan dalam bahasa Arab. Suka diilahkan. Sebab ilah tu mana? Luar biasa yang boleh ditumpangi. Jadi suka luar biasa, suka orang tumpang luar biasa dia, mana dia hendak diilahkan. Kalau kita ni nak suka luar biasa, suka pula orang tumpang luar biasa kita. Kita nak orang ilahkan kita. Tak boleh. Bunuh akidah. Patutnya kita tu ajak orang mengilahkan Allah, kita nak orang ilahkan kita. Jadi bila Allah tanya ni sebenarnya Allah tahu dah. Allah tahu dah tak ada Nabi Isa orang betul, tak ada. Takut kita kata ada. Takut kita kata Nabi Isa ajalah betul. Nabi kita ajalah betul, tak takut. Sebab kita ada orang ajalah betul kat luar kan. Oh, dia kata Nabi suruh. Mana Nabi suruh? Semua Nabi tak pernah suruh. Kita mana-mana. Kan? Dia kata, adakah engkau telah berkata kepada manusia, jadikanlah ittakhizuni wa ummiya, jadikanlah diriku, kamu jadikanlah diriku dan ibuku ni sebagai tumpangan luar biasa. Ilahain. Seru dalam konteks berhajat kan, seru Nabi Isa ni mestilah luar biasa. Sebab Nabi Isa tu bukan dalam asbab, luar asbab, hidup lagi. Tapi di luar alam kan. Kalau depan kita ni tak luar biasa lah. Seru tu bukan ibadat lah, tapi kita dah duduk di luar lingkungan asbab, maka bila seru dia berhajat, maka itu adalah syirik. Sama ada hidup lagi atau mati dah. Tapi di luar lingkungan asbab. Tak kira duduk atas langit, duduk Indonesia kita seru dia, Tok Guru marilah sini. Syirik ke tu? Tok Guru dah mari. Kita ingat luar biasa anugerah. Jenis lagu tu penuh syirik. Dia terpanggil Ustaz. Ha? Dia terpanggil, tapi dia bila dia buat tu tak perlu dia mari tu. Ada lah cara-cara puja mana baik dengar. Kita kan, dia ada cara-cara panggil dia tu. Dia cakap mari tu. Mari dah. Dia panggil dia tu. Dia kata pakai irah. Oh, ada pengalaman dah. Memang ada. Rosak. Min dunillah. Mana min dunillah ni bukan tolak Allah, bukan. Min dunillah ni selain Allah ada juga. Macam kita kata, contoh ini, ada orang lain, ada bini lain selain kita. Mana bukan tolak kita. Sebab contoh tak, bukan kita tolak topi. Mana ada lagi. Mana campur, ada lagi, ada rumah lain. Kan?
Hari ni balik, hari ni tak balik. Contoh, hari ni balik. Kan? Ada untuk murid dia cerita. Dia gurau tapi dia betul. Suami bini dia ingat gurau cerita dia, bukan nak suruh ni cerita ya. Kan? Dia beritahu waktu macam mana cerita dah tak ingat lah. Tak ingat cerita. Dia gurau, dia cakap betul tapi isteri ingat gurau. Gimana nak masa lagi dia tu? Lepas tu bila dah tahu, marah bini dia. Bukan kita beritahu dah lah pun ni. Contoh nak kata. Jadi dia cakap tu ingat suami ni kan isteri dia gurau. Lama dah kita beritahu, kita nak masa lagi. Yang masa lagi kita. Ni contoh-contoh. Mana min dunillah ni bukan tolak Allah. Dia Allah pun dia seru, ni pun dia seru. Tu min dunillah ni. Kena faham tak? Bukan min dunillah ni. Mana tolak Allah ambil ni, bukan. Dulu kita faham betul. Jahil gitu. Dan kita masa mengaji dulu orang terang betul Ingat Arab jahiliah ni tolak Allah ambil lain. Tak. Dia Allah pun dia seru. Hak ni pun dia seru. Tu syirik. Syirik ni mana campur. Bukan mana tolak, campur. Dalam tauhid, tolak tak boleh, campur tak boleh. Tapi Arab Mekah, tolak ke campur? Campur. Dan Allah beritahu ni, jadi kita ngaji lepas ni. Dalam Quran, Arab Mekah, dia seru Allah. Allahumma. Ada dalam Quran. Ya Allah. Qala, Isa berkata, Subhanaka. Maha suci engkau. Makna menyeru, campur ni, mengotorkan, ibarat macam melanggar kesucian Allah. Mana sebenarnya Allah saja yang berhak diseru. Cemar tauhid. Subhanaka ni mencemarkan tauhid. Mengata boleh seru selain Allah ni mencemarkan tauhid. Kalau kita yang tak pernah terjebak dengan dunia ni kita kata ayo, menang siapa? Tapi bila orang dah pernah terjebak dengan dunia ni, rumit sikitlah. Tapi bukan mustahil. Kita pun tak faham apa dulu. Kan tiap minggu biasa dekat sana tu, biasa Indonesia tu berat nanang Indonesia ni. Maka dia duduk sana tu lagu tu lah budaya dia. Kita pun tak faham apa. Nasyid-nasyid dia semua musuh-musuh tu banyak sekali. Tapi kita tak faham. Sebab kita dalam keadaan ikut-ikut tak reti apa. Bila mengaji Quran, Allah. Nah kita kata, "Ai mana siapa?" Apa seru-seru Allah? Kan seru Allah. Kenapa campur-campur? Ya tak ya juga. Jadi kita pun betulkan balik pemahaman kita. Mungkin selama kita tak pernah terjebak, tapi kita tidak menolak. Alamatnya beritahu kita, tak nampak salah pun, tak tolak. Syarat tauhid kena tolak. Tak pernah ke akidah kita. Bila tak tolak, makna ada satu hari nanti kita terima. Itu bahayanya. Tak tolak tu juga tak kemah. Tak kemah. Mana bila-bila masa je dia penuh. Bagi kita lah, tak tolak tu penuh dah. Kita kata kita sendiri ya. Sebab tak tolak tu tak ada mana tauhid. Tapi makna dia sebelum kita kembali ke rahmat Allah, kita dah baik dah alhamdulillah. Dan kita dah baik dah. Makna mengaji Quran ni tak faham tajuk ni. Kena mengaji talaqi pula baru faham. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tak mungkin aku cakap benda yang tak patut aku cakap. Tak mungkin. Ma yakunu li ni mana tak patut aku cakap lagu tu. Tak patut aku cakap serulah aku selain Allah, tak patut. Sebab tu bila kita cari dalam kitab Injil, hanya ada lah ni pun tak ada perkataan tu. Tak ada. Mana Nabi Isa tak pernah berkata, Nabi Muhammad SAW pun tak pernah kata lagu tu. Tapi jadi dalam masyarakat tu, itu syaitan. Kan? Syaitan punya apa? Punya program kemah sehingga tak nampak. Dan bila kita mengaji baru tahu. Lepas tu Allah nak menzahirkan kepada orang-orang yang puja dia tu, Nabi waktu puja ni tak tahu benar. Waktu puja dia di langit tu, dia tak tahu benar.
Makna Nabi Isa ni tak tahu menahu keadaan umat dia, seru dia tak tahu menahu. Dia menafikan, dia tahu, dia meletakkan ilmu tahu tu kepada Allah saja. Jadi sebenarnya yang kita seru dia tu saja. Dia mana tahu apa. Apa yang jawab tu siapa? Syaitan. In kuntu, jika adalah aku pernah mengatakan, jika adalah aku pernah mengatakan, faqad alim tahu, pasti kamu tahu. Sebenarnya Nabi Isa tahu. Nabi Isa ni dia tahu Allah bertanya ni bukan bertanya. Dia bertanya ni nak ibarat nak beritahu orang lain. Nak memaklumkan kepada orang lain bahawa Nabi Isa tak tahu menahu. Kan? Allah tahu dah. Nabi Isa tak tahu menahu dan tak pernah ajar benda ni. Dan umat yang seru dia ni pun ingatkan Nabi Isa yang suruh. Ingatkan Nabi Isa yang ajar benda ni. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang di dalam diriku. Engkau mengetahui apa yang aku terdetik dalam diriku. Engkau mengetahui apa yang terdetik pada diriku. Makna ni sifat khususiat bagi Allah. Manusia tak tahu isi hati isi hati manusia lain, hanya Allah yang tahu. Wala a'lamu, dan tidak aku mengetahui apa yang pada engkau. Maknanya apa yang engkau nak tu kan aku tak tahu. Pada engkau ni rahsia, ghaib. Pada aku engkau mengetahui. Orang lain tak tahu, engkau saja tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang ghaib. Jadi nak beritahu dalam hati manusia itu adalah ghaib bagi orang lain. Kalau kita mendakwa orang lain boleh baca isi hati seorang, dia syirik fil ilmi, syirik ilmu dia panggil. Kadang-kadang orang dia kata, biasanya orang ni lah khususiat yang kita jumpa lah, dia ni boleh baca isi hati orang ni. Jangan dia boleh baca ni kita. Jadi kita pun tak faham, kita ingat betul lah. Sebenarnya kadang-kadang benda-benda yang berlaku tu jadi kita terpercaya. Apa? Gigi tak ada cakap lagi tahu dah. Padahal dia ni atau wakil dah. Makna kori duduk sebelah kita ni, telefon kori dia. Ni ada ni, Mac nak mari ni. Kan, nak mari ni dia nak adalah masalah dia motor hilang. Jadi gigi tahu dah. Hajat mu kemari, motor hilang. Kita pun tahu mana. Bisa tu orang. Tapi dalam Quran dia tahu cerita Nabi Ibrahim kan, malaikat mari dia tak tahu. Nak beritahu kita ilmu apa ni? Ilmu sesat. Ada benda-benda dia sebenarnya dia nak kita puja dia. Kan? Sebenarnya dia ada unsur-unsur penipuan. Kita pun terpuja lah. Dia ada lah. Sebab dia ni nak kita tumpang luar biasa dia. Dia suka dia ni suka barang luar biasa. Dia suka kita tumpang luar biasa dia. Betul dia menzahirkan benda tu. Dia nak kita tumpang luar biasa dia. Tu ilah. Dan benda ni tak ada perasaan ni kepada orang telus. Para nabi tak ada, para malaikat tak ada, jin mukmin tak ada, jin kafir ada. Roh nabi tak ada, roh wali tak ada, nabi tak ada, wali tak ada. Makna malaikat pun tak ada. Yang ada adalah orang punah. Jin punah atau manusia punah. Maqultu lahum illa, tidaklah aku katakan kepada mereka, maqultu lahum, tidaklah aku katakan kepada mereka illa, melainkan ma amartani, apa yang engkau perintahkan saja. Jadi Allah tidak memerintahkan berkatalah kepada umatmu, serulah kamu dalam konteks berhajat. Mana ada? Kalau ada tunjuk kita.
Dia ada kawan kita lah, kita dalam Facebook tu. Dia benda-benda lagu ni kan. Sebab benda ni yang biasanya marah ni orang sedang beramal. Orang sedang amal benda tu marah. Kita tak tahu lah, kita tak pernah amal benda tu. Kita suka Kan? Dia katakan apa dalam Facebook? Kawan ni beritahu lagu ni. Hai, nak jumpa, nak tampar rasa ni. Oh, kawan tu dia beritahu secara lahir dalam FB Kawan ni marah tak amalan dia. Kita tahu dah lah, kita kenal. Rasa nak tampar ni kawan ni kata. Nak kata marahnya orang beritahu benda ni. Kita pun kalau kita beritahu, bersiap sedia lah. Tapi sebenarnya kenapa kita boleh terima? Sebab kita tak, mungkin satu, kita tak pernah terjebak. Atau dua, kita jadi tak jelas. Betul ke salah. Tapi orang yang dah buat, mengamalkan, lepas tu jadi pula, dia akan makin dasar. Makin dia jadi. Lepas tu bila kita beritahu pula, biasa berlaku seru Allah untuk kamu. Dia Nabi ada kat dia takut kat lagu tu. Beritahu lagu ni mau nanti hak ilah dia marah, ilah dia marah. Dia ada untuk menakut-nakutkan. Iaitu apa dia? Puja Allah saja, seru Allah saja dalam konteks berhajat. Sebab dia adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Hak tu yang kau ajar je, tak ada ajar puja seru dalam konteks berhajat selain pada Allah, tak ada. Aku malah menyuruh Allah saja dalam konteks berhajat. Sebab doa huwal ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Doa itu ibadat. Doa huwal ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa seru dalam konteks berhajat, doa sebab itu ibadat. Pahala dia. Jadi wa kuntu alaihim, aku bersaksi atas apa yang mereka buat tu. Aku bersaksi, aku tengok apa yang mereka buat tu selama aku bersama mereka. Tak ada pula perbuatan tu, tak berlaku pada Hawari. Maknanya generasi masa hidupnya Nabi Isa ni, masa Nabi Isa tak diangkat ke langit ni, tak ada benda tu. Kalau ada aku tegur. Kalau ada seru kalau ada perbuatan kadang Nabi hidup dia tak seru lah. Dia seru Nabi lain. Kan? Mana aku jaga benda ni, aku beritahu jangan. Mana kalau lu asbab. Dia kata falamma tawaffaitani. Bukan muwafaq kan ni. Sebab dia tiga perkataan dia kena bergabung sekali. Sebab ada kalimah angkat. Jadi wafat ni makna ambil belaka, bukan ambil separuh. Kan? Maka tak kala engkau mengangkat daku, tak kala engkau mengangkat daku ke langit. Sebab Nabi Isa tak wafat lagi. Dia tak wafat tadi ambil belaka, bukan ambil separuh. Makna satu dia ambil belaka, makna kedua dia ambil separuh. Jadi untuk serasikan dengan ayat lain yang makna angkat ambil belaka, maka makna ni kena faham angkat ambil belaka, bukan angkat separuh, mati macam mati biasa, bukan. Apabila engkau angkat aku di langit, kunta antar raqib alaihim, engkau lebih tahu tentang mereka, aku tidak tahu nama. Engkau dah tahu keadaan mereka lagu mana. Aku tak tahu dah. Terputus dah. Tak tahu berapa. Jadi yang nak menyedarkan orang yang menyeru dia, yang faham dia dengar, dia tahu, dia boleh buat sesuatu, itu adalah tak jelas.
Hak jelas yang dengar, tahu, boleh buat sesuatu tu Allah saja. Jadi biasalah betul lah berlaku kepada orang puja selalu ni. Dia faham orang yang dipuja tu dengar, dia faham orang yang puja dia tu tahu, dia faham orang yang dipuja tu boleh buat sesuatu. Sebenarnya nama-nama tu hanya ada pada Allah saja. Dalam konteks pemujaan ni ada Allah saja. Selain Allah, nama ada, sifat tak ada. Jadi bila nama ada, sifat tak ada, yang ada pada Allah saja, lebih baiklah kita menyeru dan berhajat kepada Allah saja. Wa anta ala kulli syai'in syahidun. Dan engkau atas segala satu menyaksikan. Ini kita faham balik. Kita bagi alam barzah adalah gaib. Kita adalah dengan alam barzah gaib bagi kita. Alam barzah dengan kita gaib bagi kita pula. Faham? Kita ni gaib bagi mereka pula. Mereka tak tahu hakikat kita tak tahu hakikat mereka. Alam barzah dengan kita tu gaib sebenarnya. Yang jadi syirik ni sebab kita letak satu orang-orang dalam kubur ni tahu kita. Lama-lama berlaku apa? Buka pintu syirik. Lebih baik dengan selamat kita kata mereka di alam sana, kita dalam sini. Sifat yang kita kata tahu boleh buat satu tak ada. Kita nafikan senang. Lebih selamat. Kalau yang dalam hadis Nabi kata tahu, yang kata dia dengar tapak kaki tu, sekadar tu je lah. Sebab tak ada lebih sekadar tu je. Hak heret lebih-lebih tu kita sebenarnya hadis Nabi tak ada tu je. Sekadar tapak kaki pun tak ada cerita lah. Faham tak? Mana wahyu hanya sekadar dekat tu je. Heret lebih-lebih tu kita. Jadi bila kita dah faham dia ni tahu kita kenapa, makna bila dalam konteks dia tu Nabi pula, berlaku dah syirik. Sebenarnya tak salah pun kita berdoa ke dia. Tak salah pun kita salam ke dia, salam mendoakan, doa ke dia. Yang masalahnya ni bila kita letak satu sifat kepada orang di alam sana, tahu pula dia ni adalah tok wali, nabi, maka syirik berpunca daripada tu. Jadi mudah-mudah sekali ialah kita jangan letak sekadar yang Allah letak. Mana kalau kata dia ni dengar, sekadar tapak kaki tu ya. Sekadar wahyu ni tahu. Jangan heret lebih jadi logo lain pula. Senang. Sebenarnya yang diberitahu, yang kita dengar tak kuat tu. Hujah tak kuat. Jadi bila kita buka pintu ni, hak tu punca syirik berlaku. Mana lebih selamat? Mana kita letak okey, ni khilaf. Kata orang yang kubur dengar. Ni kita tak dengar. Sebenarnya lebih baik letak duduk sini. Sebab apa? Tutup pintu. Kita tak akan ada pelik-pelik kita. Tapi bila kita kata orang dua asbab ni dengar, dia buat sesuatu, mula situ jadi macam-macam. Jadi sebenarnya dalam agama kita ni kalau kita mengaji, kalau Allah, kalau Nabi, segala interaksi lu asbab sebenarnya dengan Allah saja. Selain daripada Allah tu daripada mana tahu? Interaksi lu asbab daripada Allah saja. Kalau berlaku ada interaksi daripada Allah tu something lah tu. Bukan Islam tu sebenarnya. Dia pengaruh-pengaruh luar. Terletaklah gitu senang. Kalau ada aja kan, kita cakap dengan guru kita ni sebelah kita, gila sebelah kita. Ada something kan. Something. Sebenarnya dalam Islam ni interaksi Allah lu asbab. Dengan dalam asbab ni biasalah. Kita faham kalau ada usul ajak interaksi lu asbab daripada Allah. Ni ada yang tak kena. Ajaran sesat. Interaksi lu asbab Allah saja. Kalau ada orang aja selain pada Allah, something lah. Apatah lagi kau untuk berhajat. Tutup pintu habis, senang. Jadi Nabi sebenarnya ajaran Nabi Isa lagu tu lah. Tutup rapat, tidak boleh berinteraksi dengan Nabi Isa. Bila Nabi Isa sudah angkat di langit, interaksi dengan Allah. Yang dalam bangun kuno ni buka pintu dengan Nabi Isa berinteraksi juga, dengan Maryam berinteraksi juga, dengan Allah berinteraksi juga. Campur habis. Jadi bila Nabi Isa dah angkat ke langit, tak boleh dah berinteraksi dengan dia, patut berhajat kepada Allah saja. Selawat lain kita ya Allahumma ya Allah. Selawat ni bukan berinteraksi dengan Nabi, berinteraksi dengan Allah. Minta Allah angkat jasa Nabi. Nampak tak?
Waktu kadang-kadang nasyid-nasyid ni kita perhati molek. Ada usul gitu tak? Ada usul macam kita ni macam sedang berantara. Dia dinamalah tak nak kono. Dia sebenarnya ada satu tu. Kena cek dulu kan. Kena cek tu, kita kena berhati, kena bijak sikit. Lepas tu terserah kita nak terima. Kita beritahu ni nasihat ni atas pengalaman kita. Sebenarnya interaksi luar asbab berhajat ni, sebenarnya sama ada berhajat tak berhajat ni sebenarnya Allah, kepada Allah je. Tak ada lah, dengan Allah je. Kalau hak ni tak kuat lah. Jangan aja. Hak drama-drama tu tak gitu, drama. Sebenarnya Allah je. Oh, kalau kita kat Indonesia tak. Lagi Malaysia ada. Di kubur September, kubur apa-apa sihat ke di sana. Kita kena faham. Kalau benda tu ada, maka ini unsur dua, bukan asal. Dimasukkan, bukan asal. Sebenarnya walaupun kita pergi ziarah kubur tu ingat mati, mendoakan tu kita kasih kepada orang yang mati tu sebab ayah kita minta dia selamat di sana. Sebenarnya doa tu berinteraksi dengan Allah. Salam pun sebenarnya berinteraksi dengan Allah. Semoga macam kita salam ni, macam kita anak kita di jauh nampak berterbang, kita kata semoga engkau selamat di sana wahai anakku. Macam tu. Kita bukan berinteraksi dengan Allah, kita berinteraksi dengan Allah. Jadi selama mana kita pegang lagu tu, insya-Allah selamat. Tapi kalau kita datang nak juga buka pintu, mula syirik aku. Kata-kata Romo. Kan? Siapa dia ada interaksi Tok Romo? Kau dah. Biasa kalau tengok ajaran-ajaran salah ni, dia suka menunjukkan interaksi selain pada Allah. Kau tengok. Macam seolah-olah dia ada teman di luar asbab. Kan? Rijalul ghaib lah apa-apa lah. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri ajaran sesat. Islam hak betul, hak tulis daripada Allah. Interaksi Allah saja. Tak, dia bagi salam kat ahli kubur, kita mana kubur. Itulah. Ya tu bukan kita mana kita ni, kita mendoakan. Ya, ahli kubur. Mendoakan. Boleh lah. Tak apa, itu sunnah. Sebagaimana kita berkata kepada ayat kepada anak kita yang berangkat, dia kan dengar tapi kita faham, kita nak dia selamat. Dia tak dengar, kita dengar. Jadi sebenarnya tajuk ni memang sensitif sikit, tapi kita mikir sendirilah. Kerana pengalaman kita, bila buka pintu sudah sensitif, tapi sebenarnya kalau kita fikir balik memang ada kebaikan. Tak perlu pun kita dia telah kata segala benda yang ada unsur interaksi sebenarnya something. Kan sahabat Nabi kan. Kenapa kita di kubur Nabi kita bagi salam, kita selawat? Sebab Nabi tak ada. Tapi kenapa kita buat? Sebab tengok sahabat Nabi. Itu adalah sunnah sahabat Nabi. Jadi kita boleh buat. Tak kat tu pergi kan? Kesalahan tu dia tak jelas sikit, Tapi sebenarnya kalau kita nak sesuatu pada Nabi, selawat. Kita selawat dia ke dia. Bukan bagi sampaikan selawat, sampaikan salam. Kita selawat. Dan kita dengar hadis Nabi, bila kita selawat ke dia dengar direct ke disampaikan. Malaikat, hadis malaikat sampaikan. Mana Nabi tak dengar direct, malaikat sampaikan. Boleh tak? Hati mau. Tak apa. Sekadar tu ya sebenarnya. Bagi salam, itu selawat. Itu dia. Sebenarnya anda tak paksa benda ni. Ni pengalaman kita, nasihat pada guru kita, sebenarnya ni nak tutup itu bila kita tahu isu roh ni kan. Kita faham isu roh, puja roh ni, kita nampak orang yang tak faham tak nampak susah. Kita kena faham bab roh dulu. Bab puja roh Arab Mekah baru dia nampak. Dia rumit tanya ni. Kita sengat je lah. Sebab budaya lagu tu dia ni rumit. Nak tahu dah susah. Dia menjadi budaya. Yang rumit tak. Sebenarnya kita sebagai orang yang mungkin akademik sikit, kita nak barang pelat-pelat. Mudah. Orang lagu ni mudah didekati Quran. Tapi kalau orang ni dah duduk pelat dah, memang rumit sikit lah. Jadi dia sepayah sikit.
Dia macam istimewa. Dia tak suka. Orang banyak terpengaruh dengan Indonesia. Orang Indonesia kan? Indonesia sudah. Banyak ulama, banyak. Kita, tak cerita kita kan masa Indonesia. Kita tak tahu, tapi kita nak tahu. Buat apa dia pergi kubur? Kita pergi kubur, kita tak faham apa. Dia pergi kubur. Murid-murid kawan-kawan kita, dia ajak kita. Bukan pergi kubur saja, tidur kat kubur. Bukan atas harap siapa dia bagi faham ya bila kubur di tempat keramat. Satu. Mana kalau buat sesuatu akan menghasilkan suatu keramat. Dia faham betul. Kita budak anak mula-mula kecil dia kata lepas habis Quran ni kena baca 30 juzuk kat kubur. Tidak. Ibarat macam tak cukup syarat lagi. Tu apa dia betul? Mula betul terfikir. Pelik ajaran ni. Kat Malaysia tak dengar lagi orang kata ada kan. Orang kata lepas habis Quran ni sana gitu. Habis hafal Quran 30 juzuk, kena baca 30 juzuk dekat kubur. Bukan kubur semua. Kubur orang tertentu ni. Kan dia tak cukup syarat aja dia kata. Dia ada unsur-unsur something. Kita pergi kubur, tidur kubur benar tapi tak faham apa-apa. Cuma kita nak tahu kenapa dia ada buat kubur. Tidur kubur. Bila tidur kubur ni, kita kan masa tu kan tak jelas je. Kau faham tak tak? Cuma nak tahu. Cuma ada satu masa tu kubur atas. Kubur dekat Kudus kan. Kita pergi belakang, dua orang. Yang itu pelik dia. Budaya kepahaman kubur ni di Indonesia ni bukan orang tua-tua je. Orang muda-muda. Kita pergi naik van ni, kawan kita. Naik van. Kita dia lelaki, hal lain semua perempuan. Darah belakang. Lepas tu dia pergi, dia laju, kubur tinggi atas bukit. Sepanjang kubur tu, dia jual macam-macam. Jual jagung bakar. Kau tengok sebab bila dah non stop ni, 24 jam. Atas. Kita pergi Tapi alhamdulillah tak sampai ke atas, kita letih sakit lutut. Kita kata takut nanti mati. Kita nak tahu kenapa dia ada buat ke atas tu. Tapi fikir-fikir takut nanti mati ke atas nanya. Lepas tu kita beli pisang panjang pisau dia buat pisau randut, dia buat masak, dia buat rebus, pisau rebus tu. Lepas tu kita balik. Kita marah dengan kawan kita. Di mana kamu? Hilang. Kita balik seorang-seorang kita. Di budaya lah betul. Kita pelik sikit kalau Malaysia tak ada. Sana ada. Waktu dia pergi tu bukan kita kena korek. Dia ada kepahaman ni. Sama juga. Malah ada cerita dekat India. Penuh. Macam-macam pesta. Dia kata buat apa pergi atas. Buat apa pergi kubur keramat ni kata. Jahil pun ni. Jahil. Dia kata kawan dia. Jadi bila dia balik ke sini, dia balik ke Malaysia, kita pun balik ke Malaysia. Kita ada satu persoalan serabut tak jelas. Bila dia mengaji dengan kita mengaji dengan dia, baru kita faham tajuk ni. Rupa-rupanya Allah tak ada kita ke Indonesia ni nak faham benda ni rupanya. Lepas tu kita fikirlah kalau Malaysia faham lagu bincang mana. Sampai bayangkan masjid, biasalah masjid ni di bawah tu saat kalau kubur non stop. Kalau dengan negara yang satu lagi tu, sampai masjid tak ada aircon, tak ada berhawa dingin. Kubur ada, sebab kubur ni orang duduk situ. Kadang-kadang dalam kubur tu duit, orang masuk duit berhajat. Kita tak seteruk tu. Sebab tu tajuk ni kita boleh cakap lagi. Tapi kalau kita tak buat daurah ni, tak cakap tajuk ni, benda-benda yang daripada Indonesia, daripada di sekeliling kita semua pahaman tu tengah ibarat macam tengah pesta ni. Dia jadi macam satu rumit. Bayangkan kita ni orang kata boleh lagi, boleh kira-kira lagi, boleh ditarik-tarik. Sebab kita tak faham. Kita kenapa tak faham? Kita tak faham isu. Kadang-kadang kita diprovokasi jadi tak bagi faham. Sebenarnya benda-benda lagu ni tanya orang yang di sana. Kalau orang di sana dua jenis, yang tak terpengaruh ada, yang terpengaruh ada. Hak tak terpengaruh ni insya-Allah dia betul serang kita lah. Dia tahu. Kalau kat Pakistan tu
Kalau dia kata kalau nak maju ke tempat tu mudah je. Kan? Ada kubu-kubu orang-orang yang Tok Wali ni, yang dia anggap Tok Wali ni tanam situ. Maju tempat tu. Sebab cara fikir orang, makna kalau nak ibarat sesuatu, di kubur ni, dia sekadar nak cakap, nak beritahu terserah ni, nak terima tak ada masalah. Hanya sesama orang bingung. Tapi nak terserah kepada kita, kalau kita berdoa, kita tak minta kepada orang kubur tu, tapi kita rasa doa dekat kubur roh, kubur siapa-siapa pun, kita rasa doa kita makin kuat, makin gagah. Itu ada alamat-alamat kita dah ada unsur-unsur kepunahan dalam diri kita. Tak terserah. Ini anda terserah, tak apalah nak awal kita bawah lepas ni. Lama dah nak pergi, sebelum pergi Malaysia ni. Dekat Malaysia ni dia tak beritahu lagu tu. Dia tahu kita tak minta ke kubur tu, kita minta kepada Allah. Dia tak terserah. Isu ni dia tak terserah. Sebab apa? Dia ada something, dia sembunyi. Bila pergi sana, alhamdulillah, dia terserah. Dia kata kita cuma seru orang dalam kubur ni, minta dalam kubur ni berdoa kepada Allah. Baru kita faham isu dia. Sebenarnya kita tengok Kristian, kita tengok Oh Mary, pray for us. Doa untuk aku. Jadi dia minta Maryam ni sebagai wakil minta kepada Allah. Faham tak isu ni? Faham tak? Kita fikirlah ni tak rasa ni, tak bagi dah, tak apa-apa ni. Tapi lepas. Isu ni tertanya-tanya, ni tak jelas. Kadang-kadang kalau tanya siapa, sosok kami kita tak minta kubur tu, kita minta ke Allah. Cuma dekat dekat kubur tu kan. Dekat perasaan dengan dekat tu, doa kita makin kuat. Ada something dah, kepunahan. Lama dah anda nak jawabkan lagu tu. Sebab anda rasa mula-mula dengar tu, macam black. Tak, kita walaupun kita lahir-lahir ni, fitrah kita semua belaka ni tak ada benda tu. Dia kadang-kadang benda luar masuk. Masyarakat kita pun, alhamdulillah masa kita lahir di sekolah-sekolah tak ada orang ajar lagu tu. Cuma kadang-kadang ada sebut, kita tak minta. Dia tak terserah. Kita duduk dekat kubur tu minta ke Allah. Kemudian duduk dekat kubur tu, bila duduk dekat kubur-kubur wali-wali ni, ada tak perasaan rasa gagah doa kita? Tak ada lagi dah. Bagi orang lain, dia ada pengalaman lain, dia rasa doa dia gagah. Memang tak ada. Tak ada. Sebab tu benda-benda lagu ni kita kena bercakap. Orang nak penjelasan, orang tak faham. Sebab tu ada satu orang Indonesia dipanggil, dia datang Malaysia, dia tak faham. Dia ingat Malaysia ni faham lagu tu. Majid Macam panggil, dia terus terang. Sebenarnya orang Malaysia ni tak terus terang. Duk sembunyi-sembunyi, tak minta, dekat kubur minta ke Allah je. Orang Indonesia betul serang. Dia kata kita minta kubur betul doa ke Tuhan. Geng macam tanya kita, macam mana Ustaz? Sebab tu barang-barang tak jelas ni dia tak kamu dia cakap, sebab dia takut. Dia sembunyi-sembunyi. Kita korek-korek, ada benda yang dia tak berserah. Kalau berserah apa? Kita ingat siapa-siapa je. Kata tu dia ingat, bayangkan 5 tahun di sana kan. Kita kat sini, kita faham isu tawasul ni pergi kat kubur Tok Wali, mana ibarat macam ya Allah kan, berkat Tok Wali. Kita tengok faham lagu tu je, cara gitu je. Tu pun kita confuse juga tanya tu. Kita sampai juga rasa nak berat-berat nak terima, tapi kita rasa dah orang cakap lagu tu, kita terima dululah. Masa tu duduk kita ingat satu orang nama dia Ucok, dia orang Bayuani. Masa tak boleh. Apa yang kita lepas ni? Kita lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.